Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kali ni anda bersama cikgu. Saya, Cikgu Asma. Ataupun nak panggil madam boleh, cikgu boleh, puan boleh, tak ada masalah. Yang penting anda selesa dan rasa seronok untuk sama-sama kita ambil ilmu dan maklumat bagi panduan masa depan anda. Okey, so kali ni cikgu nak berkongsi tentang bagaimana untuk anda bersedia dalam menghadapi semakan panggilan temuduga. So ramai yang dah dapat panggilan temuduga dan baru-baru ni dah diumumkan siapa yang dapat panggilan temuduga boleh masuk terus ke website di universiti yang di Puhun. Okey. So seperti macam yang ada di sinilah. Kan? Okey. So siapa yang dah mohon, dia mesti tahulah, dia mesti tahu akan ada temuduga. Sebab apa? Dekat permohonan tu akan ada hashtag. Okey. So ada hashtag, selalunya dia akan ada tanda kurungan hashtag dalam tu. Tu maknanya apa yang di pohon tu akan ada panggilan temuduga. So seronok sebenarnya si dah panggil. Bila isi IC tu, ada nama aku dapat panggilan temuduga. Okey, tapi no, belum settle lagi. So anda kena bersedia untuk temuduga. So macam mana nak bersedia untuk temuduga ini? Okey. Sebab apa? Sebab ramai juga yang gagal dapat universiti yang di Puhun, dapat bidang yang diingini dek kerana panggilan temuduga ini. Okey. So kat sini cikgu nak kongsikan beberapa tips, beberapa perkara yang anda semua perlu ambil cakna, perlu ambil tahu untuk dijadikan sebagai panduan bagi persediaan menghadapi temuduga. Okey, apa yang perlu diambil tahu? Okey, sebelum temuduga. Okey, so cikgu prepare dulu untuk sebelum temuduga. Apa yang anda semua perlu prepare untuk sebelum temuduga? Okey, yang pertama, yang pertama of course lah. Okey, of course semak panggilan temuduga. Sekali confident ni nak pergi temuduga, rupanya nama tak dapat pun, nama tak ada pun dalam panggilan temuduga. So what a waste lah kan. Apa guna kan duk prepare tapi tak dapat pun panggilan temuduga. So pergi kepada website di universiti yang ada dekat yang tadi awal tadi. Okey. So pergi ke website ni, isi nama IC anda. Okey. Walaupun ingat tak ingat lah, aku tak ingat lah aku minta ke tak. So isi je kat semua universiti tu, isi IC anda. So boleh tahulah ada panggilan temuduga ataupun tidak untuk diri anda sendiri. Okey, tu yang pertama. So check, bila dah check ada nama, confirm. Okey, bukan short sendiri. So bila dah confirm, pastikan anda dah check dia punya tarikhnya bila, alamatnya masanya bila, masa temuduganya bila. Sekali awak ingat, biasa awak tanya kawan awak temuduga pukul 3 petang. Okey, awak pun relax. Rupanya bila check time awak, rupanya pada pukul 10 pagi. So dah terlepas dah, walaupun pada hari yang sama. So tak boleh nak extend. Tak boleh, cik saya terlepas dah pukul 10 pagi, saya nak ambil 3 petang. So no, selalunya dia tak bagilah. Okey. So yang pertama itu semak nama dekat portal. Kalau boleh lah, kalau boleh printkan terus apa yang anda dah offer yang anda dapat, panggilan temuduga yang anda dapat yang ada nama, alamat dan waktu untuk interview tersebut. Okey, itu yang pertama. Okey, itu yang kedua. Okey. Kedua, sediakan semua dokumen-dokumen yang terlibat. Dokumen-dokumen yang dinyatakan di dalam surat tersebut. Dalam offer panggilan temuduga tersebut, check. Okey, apa yang diperlukan? Selalunya yang paling basic selalunya dia nak resume lah. Okey, resume dan CJ SPM, ataupun kalau yang SPM belum keluar lagi, result tak keluar lagi, so mungkin CJ pengesahan trial ke ataupun semua. Okey. So pastikan ada maklumat-maklumat tersebut supaya bila waktu temuduga nanti, waktu temuduga dia minta, tak ke kelang kelibut jadinya kan. Okey. So prepare, especially resume lah. Resume tu benda paling senang untuk anda well prepare, anda dah nampak dah. Dan bila dia tengok dah maklumat awak, dah tahu dah result PT3 awak berapa, result yang ni berapa, awak belajar di mana. So lebih mudah lah untuk mereka
bertanya. Okey. Yang ketiga apa yang kena prepare sebelum pergi interview adalah prepare dari segi pakaian. So pakaian kena pakai apa? Okey. So kalau boleh pakaian yang macam nak pergi temu duga, walaupun secara online sekalipun. Okey, walaupun masih interview mungkin secara online. Okey, tapi untuk temu duga buat macam nak pergi temu duga yang betul-betul. Kalau yang nak pakai blazer, okey, pakai blazer macam ni pun okey. Okey. Ataupun yang nak pakai baju kurung, jangan pakai blazer lah kalau nak pakai baju kurung. Ataupun pakai baju kemeja lelaki, pakailah dengan necktie sekali. So pakai macam anda nak pergi temu duga secara face to face, walaupun mungkin interview tu dibuat secara online sahaja sebab musim sekarang tambah PKP lagi. So musim ni kita tahu benda tu akan berlaku secara online sahaja. Okey, so pakaian jangan main-main lah. Maksudnya kalau tak ada blazer it's okay. Baju kurung ada kan, so baju kurung dia tak boleh pakai blazer. Okey, so pakai je blazer, baju kurung dan tudung. So boleh ke pakai tudung yang macam ni nak interview? Okey, yang tu kena belajar nanti. Nanti kalau ada masa, madam ajar cikgu ajar untuk cara nak menghadiri temu duga tu sendiri. Apa pakaian-pakaian. Tapi sekarang ni awak boleh rujuk banyak website dan banyak perkongsian. Contohnya daripada CareerCube pun boleh rujuk apa pakaian-pakaian yang perlu untuk anda hadiri temu duga. Okey, tapi tak apa. So pastikan ada dulu. Okey, sebab apa? Ada setengah universiti ataupun setengah tempat dia bukan nak tengok separuh ni. Okey, selalunya dia nak tengok daripada mula masuk sampai ke kerusi, dia nak nampak sampai daripada tempat duduk tu, daripada tu sampai ke kaki. Dia nak tengok nampak penuh. Okey, tapi ada setengah dia terus bagi duduk lah. So tak ada masalah untuk yang tu. Kalau terus duduk, so nampak separuh saja. Okey, tapi dia nak tengok lah cara awak masuk dan cara awak buat tu. Dah settle pakaian. Yang keempat adalah hadir awal sebelum temu duga. So hadir awal ni maksudnya macam mana? So bila panggilan temu duga pada pukul 9.30, so tolong ready pada pukul 9 tu. 9 tu dah semua dah ready. Maksudnya pukul 8.30 tu dah hadir siap, baju dah make up apa semua. Kalau perempuan tolong make up sikit lah kan. Sebab kalau lagi dalam skrin akan nampak lagi pucat lah. So kalau macam ada make up sikit okey lah. Tapi light je lah. Tak perlu yang macam tiba-tiba merah, kau sini merah, sini nampak sangat kan. Okey. So bersedia awal. Bersedia awal ni maksudnya bila dah pastikan laptop memang dah dicas ataupun dah pasang ke plug, internet okey, dah setting internet, dan juga dari segi nak masuk, kalau dia kata melalui Zoom, okey, melalui Zoom dan juga melalui ada dua medium. So pastikan handphone dengan laptop tu bercas. Ada, sebab ada setengah tempat dia nak dua-dua. So kita kena ambil kira lah banyak benda daripada perkara-perkara yang diperlukan oleh universiti tersebut. So bersedia awal maksudnya 30 minit awal tu, dalam tempoh 30 minit tu tinggal awak nak bersedia dengan nota-nota dan bahan-bahan yang awak baca sahaja. So bukannya baru nak setting laptop, baru nak pasang ni, pasang tu, pasang ni, memang akan jadi efek banyak. Okey. Dan yang last sekali, pastikan buat rujukan. So ramai di antara anda semua yang lupa untuk perkara kelima ini. Sedangkan perkara kelima ni lah adalah perkara yang sangat-sangat penting, perkara yang sangat diperlukan waktu nak jawab temu duga dan menjadi kayu ukur dalam pembahagian markah waktu temu duga. Sebab apa? Kalau macam waktu nak interview, dia akan tanya, okey, apa nak ambil program reka bentuk di UTM ni? So awak kena tahu apa kelebihan belajar di UC tersebut. Mungkin dari segi pensyarat, dari segi pengajian, mungkin dia adalah research university, ataupun apa-apa sebab yang sangat rasional, yang sangat hebat yang awak dah rujuk sebelum menghadiri temu duga. Maksudnya mungkin kena buka website-website universiti tersebut untuk anda tahu kat mana ataupun apa yang paling sesuai untuk anda jawab waktu temu duga. Sebab ni sangat-sangat
penting. Kadang-kadang ada setengah tempat dia akan tanya apa visi dan misi universiti tersebut. So kita ni yang nak masuk sangat universiti tu, nak dapatkan temuduga tu semestilah tahu kan. So benda ni lah sangat penting untuk anda ambil cakna. Okey, so kena study lah. Study apa yang buatkan awak minat bidang reka bentuk ni? Awak ada kemahiran apa? Okey, yang tu benda-benda yang syarat-syarat memang diperlukan pun kena ambil tahu. Okey. So settle sebelum. Sekarang ni kita nak tengok semasa temuduga. Okey, semasa temuduga, of course lah barang-barang tadi semua dah sedia, awak dah prepare 30 minit awal. So bila once lah, okey kata dah masuk, dah temuduga. So pastikan setting kamera awak ataupun video ataupun laptop awak mestilah kalau boleh daripada atas ni sampailah ni sedang elok lah untuk menghadiri temuduga. Okey lah. Ataupun kalau macam nak ke bawah sikit ke kan. So okey. Tapi tak perlu terlalu atas sangat sebab ada setengah orang dia macam ni je. Macam ni je. So it's not proper lah untuk hadiri temuduga. So pastikan rakaman video laptop awak semua berada di keadaan inilah. Ini adalah lebih kurang yang okey ataupun bawah sikit. Okey. So pastikan benda-benda tu lah paling penting. Okey, bila dah waktu dah masuk dah duduk dah untuk tu okey. So masuk, Assalamualaikum dan selamat pagi puan. So pastikan bagi salam dulu. Okey, walaupun awak mungkin adalah orang ketiga, orang keempat, calon ketiga, calon keempat, bagi salam dulu sebab anda kali pertama berjumpa mereka. Walaupun mereka dah jumpa dah pagi tu dah sesi, awak sesi petang, still bagi salam. Okey, dan ikutlah, janganlah tengah hari tu pergi awak ucap selamat pagi. Nampak sangat tak apa-apa nak reti kan. So waktu tengah hari ucaplah selamat tengah hari. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, pastikan awak berada dalam keadaan tegak dan selesa. Jangan macam menunduk ataupun macam sengit ke kan. Okey. So tegak dan selesa yang bersedia untuk anda menjawab persoalan-persoalan yang awak dapat daripada penemu duga. Okey. So itu sangat penting lah. Okey. Tapi ada setengah tempat yang nak temu duga. Contohnya sebagai guru, macam ada tahun lepas IPG dia nak interview tu adalah dia buat rakaman. So rakaman ni lain pula cerita. Nanti cikgu cerita lepas ni. So apa yang dia nak tengok nanti cikgu cerita. Okey. So dah selesai. Okey. Dah tunduk tegak, tengok ke arah kamera saja. Sebab ada yang jenis tengok ke arah ke bawah, tengok ke nota, ataupun yang tengok ke arah kajak kanan, kanan kiri. So pastikan bilik anda, tempat untuk anda interview memang clear, kosong. Kalau dah tak ada tempat mana sekalipun, carilah kat store ke ruang-ruang yang memang takkan ada orang lalu. Okey, sebabnya akan efek untuk temuduga tu sendiri. Apabila anda dah menjawab soalan, so jawablah dengan yakin. Walaupun benda tu macam, alamak aku tak berapa ingat sangat ni kan. Apa punca COVID ni sebenarnya? Betul ke sesama ataupun daripada batuk? Okey. So, untuk selamat, okey, jawab apa yang anda tahu tapi jawablah dengan yakin. Jangan tiba-tiba kan. So tu benda yang berbahayalah untuk apabila anda menjawab satu soalan temuduga. Dan cubalah kalau boleh, kalau dia beri peluang, okey, ada apa-apa nak cakap? Selalunya lah penemuduga akan tanya, ada apa-apa nak cakap? Okey. So ambil peluang ni untuk nyatakan harapan anda. Contohnya ayat dia, okey, terima kasih puan, saya mengharap untuk saya dapat terpilih untuk menyambung pengajian di institusi tuan. Kerana saya rasa saya layak dan saya akan dapat utusan cemerlang di sana. Kan confident tu kan. Okey. So harapan awak sendiri di akhir sesi interview. Dan last sekali, of course jangan lupa untuk ucap terima kasih jugalah pada penemu duga. Cuma ada keadaan yang penemu duga akan tanya, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Jangan tanya soalan-soalan yang boleh membahayakan diri balik. Tahun ni akan tanya, puan, macam mana boleh saya tahu keputusan ni? Macam mana boleh saya dapatkan keputusan untuk temuduga hari ni? So benda ni boleh awak tanya sebagai tanda macam kalau penemuduga ni akan kata awak ada inisiatif lain dan awak ada orang kata
confident diri untuk bertanya. Itu satu benda yang sangat bonus jugalah. Ada setengah interview dia akan ambil markah untuk yang tu. Okay, so itu saja. Okay, bercakap tentang untuk guru, untuk IPG, macam tahun lepas mereka student-student ni perlu buat satu rakaman untuk mock interview. Rakaman mock interview ni akan dihantar awal lah, bukan secara live. So rakaman dia tak boleh nak cut, tapi dia nak menyeluruh daripada songkok sampailah ke kasut. So kena pakai lengkap. Lepas tu kena pergi tulis, ada tulisan, ada benda yang awak boleh ajar, dan benda tu memang jelas lah untuk anda dapat. So selalunya macam tu lah. So dia akan tanya, rakam. So benda tu memang lagi penting lah untuk dia tengok tahap anda sebagai seorang guru. Ada beberapa benda yang cikgu nak pesan. Okay, sebelum bila anda pergi untuk interview, sebelum anda menghadiri interview, okay, kadang-kadang ada setengah tempat dia tengok anda, cara anda berjalan. So jalan pun cara check dengan baik. Macam tadi yang cikgu kata untuk IPG tu dia akan check daripada atas rongkok. So dia akan tengok cara anda berjalan, cara anda masuk, cara anda entertain, senyum, letak barang, file semua kan. So dia akan tengok juga. Tapi ada setengah tempat tak ada masalah pun, it's okay, bergantung pada tempat. Dan yang kedua, prepare dengan isu-isu semasa ataupun pelbagai bahasa. Maksudnya at least bukan bahasa Melayu je yang awak reti. Prepare sedikit untuk introduce yourself tu dalam bahasa Inggeris. Sebab kadang-kadang penemu-duga ni, okay, dia nak minta kita introduce ourselves ni dalam bahasa Inggeris, tapi yang soalan-soalan lain is okay, dia nak tanya bahasa Melayu je. Tapi can all of you introduce yourself in English first? Kalau kita tak prepare, kita tak hafal apa-apa ayat, so dia akan my name kan. So dia jadi tak cantik. So prepare dalam isu-isu semasa. Contohnya isu semasa, of course lah, COVID, Palestin, apa lagi isu-isu yang terkini. Yang ni memang awak kena ambil tahu. Dan juga pelbagai bahasa. Dan last sekali, jangan menjawab terlalu meleret ataupun kalau ikutkan saya ni kan banyak sangat cerita dia pula kan. Kalau dia tanya yang tu sahaja. Okey, boleh ceritakan tentang pandangan anda tentang COVID? Okey, terima kasih tuan. Pada pandangan saya, jangan kalau ikutkan cikgu saya kata dulu, COVID ni apa semua, kalau ikut ni kan. Okey, terima kasih tuan. Kalau kita tengok, COVID telah meningkat di Malaysia. Sehingga hari ini telah mencapai hingga 6,800 orang terlibat. Mana kata kadar ini adalah kadar yang kritikal dan amat berbahaya. So jadi pada pandangan saya, kita sebagai rakyat Malaysia perlu ambil cakna dan perlu ambil tahu dan perlu turut serta untuk membantu pihak kerajaan menyelesaikan isu ini agar bukan sahaja frontliner yang berjuang di hadapan, tapi kita semua berjaya untuk menghadapi semua ini dengan kemenangan. Okey, contohlah kan, contoh nak jawab interview. Okey, so itu saja daripada cikgu. Moga bagi manfaat untuk semua. Share-sharekan pada kawan dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.